berkat penghijrahan Nabi Ibrahim, Allah buat biwadin ghairi zar'in, ayat 37 surah Ibrahim. Tanpa hijrah Nabi Ibrahim takkan tercipta titik kota Mekah dan Kaabah. Tahu tak Kaabah tu tercipta sebab apa? Sebab hijrah Nabi Ibrahim. Yang tak tahu Nabi Ibrahim nak pergi mana? Satu. Yang kedua, tersergam indah ustazah, para hujjaj, para dhuyuf rahman ambil gambar di Madinah, Masjid Nabawi. Tersergam indah. Sebab apa Masjid Nabawi itu cantik? Sebab hijrah Nabi. Nabi yang berkorban, tapi hasilnya kita. Dia umpama macam ni. Tok Wan tanam pokok muktan. Dia lama tak sebut muktan. Dia memang ustaz sebut muktan kan. Kalau belah-belah ke dia rambutan. Tok Wan tanam pokok muktan, elok pokok tu berbuah, Tok Wan meninggal. Cucu makan. Mak kata, cucu kata sedapnya pokok buah muktan ni. Mak kata tahu tak siapa tanam? Tok Wan hang yang tanam. Tapi Tok Wan tak ada rasa. Hak sedap, hak enak, hak lazat kita. Betul tak? Tapi hak teruk siapa? Hak teruk Tok Wan. Tok Wan tak ada rasa kesedapan muktan yang dia tanam. Macam itulah Nabi bersengkang mata darah, air mata, titik peluh. Tapi hak senangnya kita. Agama ni lahir percuma untuk kita, tetapi lahir berbayar untuk Nabi-Nabi. Darah, air mata. Saudara semua tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya nak beritahu bahawa ni, apa yang kita ada hari ni, benda mahal yang orang lain korbankan, tapi kita ambil hasil dia. So jaga maruah, jaga agama yang orang lain korban. Nabi korban 500 km daripada Mekah ke Madinah. Hasilnya kita yang pergi shopping, kita yang sonok ambil gambar di mana? Di Masjid Nabawi. Tapi Nabi yang susah payah tinggalkan. Tinggal dan putuskan. 28 Quran, 28 kali Allah sebut dalam surah Al-Nisa, ayat yang Ustaz bacakan tadi. Contoh wanita-wanita hebat Saudara Nabi Muhammad. Contohnya apa? Sayyidatina Khadijah. Ketika Nabi jatuh, anak-anak dan adik-adik nak cerita tentang pengorbanan seorang wanita ni. Yang inilah yang mungkin sebelum Ustaz tinggalkan pertemuan kita hari ini. Apa pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil di sebalik ke penghijrahan, di sebalik pengorbanan orang-orang yang pernah berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, berapa orang yang pernah hantar mak dia di hospital? Jatuh tangan. Berapa orang yang pernah belanja cikgu dia makan? Berapa orang yang pernah sapu luka dekat cikgu dia? Ada tak? Cikgu dia cedera. Siapa yang pernah picit kepala cikgu? InsyaAllah. Picit kaki cikgu? InsyaAllah. Siapa yang pernah picit kepala mak dia? InsyaAllah. Siapa yang pernah picit kepala bapa? Bunyi kasar? Kepala ayah. Kian anak dan adik dia dengan Ustaz nak kata apa ni? Dia ambil ruang masa. Faham apa yang Ustaz sebut? Cerita hijrah ni Allah nak tengok ketika Nabi jatuh, Nabi rebah dan Nabi terluka, bermandi darah. Allah nak tengok siapa orang pertama hak mai sambut dan sokong Nabi. Pelajaran dia, PDPC nilai hijrah. Yang pertama, bila cikgu rebah, cikgu jatuh, cikgu penat, cikgu demam, anak murid pertama yang akan mai tanya, cikgu pasal apa cikgu? Cikgu tak sihat ke? Siapa budak tu? Satu. Yang angkat tangan ni satu-satu kami makan nasi rumah dia. Bahagia. Yang kedua, ketika ayah kamu jatuh, ketika mak lapar. Contoh, ni mungkin cikgu-cikgu yang bergerak ibu ayah ni 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, mungkin pernah akan berlaku dalam hidup kita. Ketika mak kita lapar, Saudara Nabi Muhammad, mak teringin nak makan sesuatu lah, katakanlah steamboat ke, Shell out ke, Petronas out ke, Petron ke. Tiba-tiba anak telefon, Mak siap-siap nak, sakit cek nak balik, kita pergi makan. Mak kata, ya Allah, aku ni baru teringat terlintas nak makan steamboat. Anak telefon ajak mak makan. Sebenarnya itulah nilai hijrah.
Ketika mak hang sakit, mak hang nak berkeinginan sesuatu, anak mana yang mula-mula mai offer merealisasikan impian dan hasrat seorang ibu? Satu. Ketika mak tak ada duit, nak bayar sewa, nak bayar apa-apa lah, anak mana yang mak ni tadi cek baru bank in kat mak, mak bila guna untuk apa-apa. Ya Allah, mak kata macam tahu-tahu ni mak nak minta kat anak tak pegang mak, tiba-tiba daripada 13 orang anak mana yang mula-mula telefon, anak mana yang paling awal setiap bulan akan bank in kat mak ayah dia? Tu nilai hijrah. Kamu akan pegang kata-kata ustaz ini bila kamu dah berkerjaya dan berkeluarga, kamu akan pegang ayat ustaz ni. Ikrar kita, aku sebagai anak, jadi apa kat mak ayah aku? Cek orang pertama yang sampai bila mak sakit, ataupun sebelum mak sakit, cek sampai dulu. Boleh faham sayang? Itu nilai hijrah. Saudara semua. Jadi Sayyidatina Khadijah ketika Nabi jatuh, maka datanglah seorang Sri Kandi yang mulia, isteri pertama yang Nabi tak pernah bermadu. Nabi tak pernah memadukan Khadijah. Sebab apa? 28 tahun kahwin. Itulah isteri pertama yang paling setia. Sehingga kan Nabi sampai Madinah, Nabi siapkan Masjid Nabawi. Apa yang berlaku? Menitislah air mata Nabi melihat tersergamnya indah Masjid Nabawi. Orang yang berjasa sudah pergi, tidak dapat menatapi Masjidun Nabawi. Khadijah telah pergi di saat Masjid Nabawi tersergam, sedangkan orang yang menyumbang dana kepada pembinaan Masjid Nabawi adalah Khadijah. Maka itu nilai hijrah. Ustaz kata tadi, Allah nak tengok siapa orang hak sokong Nabi ni. Apa kata hangpa sayang? Love is a proof. Love is a word. Love is a verb, is not just a word. Siapa boleh faham ayat Ustaz? Sayang, kasih, cinta ni dia bukan hanya dengan berkata-kata, dia mesti dizahirkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Sama sayang cikgu, cinta sekolah, ni dah kita mai korbankan rumah, korbankan game, korbankan phone, mai juga sekolah. Itu tanda cinta, support. Saudara semua, Nanam dan adik-adik, Ustaz. Yang kedua, Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar memperjudikan nyawanya. Buat apa? Hantar makan. Tak makan lagi, hantar makan dulu dekat Nabi. Berapa orang yang bila nak makan, cikgu makan lagi tak tahu. Bila nak makan, mak makan lagi tak tahu. Bila nak makan, bila nak suap, ayah makan lagi tak tahu. Bila nak suap, ustaz makan lagi. Amboi besar ni. Berapa orang anak bila nak suap makan, dia teringat kat mak dia, kat ayah dia kan. Kan apa terapur apa ya? Kejadian tangan sayang. Saudara semua mana? Boleh? Tapi lepas ni semua time rehat, semua tak mau makan. Cikgu kata hampa makan. Kena paksa. Siapa tak makan berdosa? Tu dia jatuh hukum tu. Sebab apa? Semua tak mau makan untuk rehat lepas ni. Sebab apa cikgu tak makan lagi? Kalau laporan ni sampai ke PBD, satu-satunya sekolah waktu rehat pelajar tak mau makan. Kesan ceramah hijrah. Ni penceramah tu dah punya pasal, bagi kisah orang sangat. Sampai kantin tutup tu bungkui. So tak mau makan, kami sanggup berlapar. InsyaAllah. Salam semua. Apa lagi? Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Yang tak perlu Ustaz sebut, semua dah tahu dah. Semua geng-geng sahabat-sahabat as-salafun al-awwalun, sahabiah ni semua Sri Kandi ni yang meninggalkan. Contoh Ummu Salamah yang sempat Ustaz sebut. Ummu Salamah ni siapa? Setahun lepas Nabi hijrah, dia bawa diri dia, rindu sangat pada Nabi. Dia tinggalkan kota Mekah setahun. Dia ada anak dengan suami, 3 orang bergerak dari kota Mekah ke Madinah. Sampai di pertengahan jalan, apa yang berlaku anak-anak dan adik-adik? Dia ditangkap.
Ditangkap oleh siapa? Geng-geng Quraisy. Sebab mereka tak mau Nabi disokong oleh orang Muhajirin. Bila ditangkap, Ummu Salamah dibawa ke tempat lain, dipenjara, ditangkap oleh Quraisy. Anak tempat lain, suami tempat lain, 3 anak terpisah hampir setahun. Ringkaskan cerita anak-anak dan adik-adik. Ketika suami dan anak dah dilepaskan, suami meninggal. Ni untuk Rasulullah, untuk agama punya pasal, untuk sekolah, untuk cikgu punya pasal, aku sanggup korbankan. Ummu Salamah untuk agama, untuk Nabi, dia tinggalkan sallallahu alaihi Muhammad. Tengok-tengok tuan-tuan, memperjudikan nyawa adik-adik, suami meninggal. Dalam tempoh on the way nak pergi hijrah ni, suami meninggal. Benda yang paling berat kot antara Nabi dengan suami, nak pergi mana dulu ni? Nabi Allah Ibrahim AS terpaksa meninggalkan anak dan isteri. Dan ialah peristiwa korban dan haji. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan, anak-anak dan adik-adik? Ketika itulah bila matinya suami pada Ummu Salamah. Nampak tak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya kita merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah itu yang sebaiknya. Apa yang datang dari Allah is the best. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan, setelah Ummu Salamah bawa diri dengan penuh air mata rindu dekat suami, habis waktu iddah, sampai di Madinah Ummu Salamah. Apa yang berlaku? Dihantar rombongan, dimasuki, ataupun Ummu Salamah sallallahu alaihi Muhammad dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda ayat Allah kata apa tadi? Siapa yang hijrah, rezekinya luas. Tak sangka suami meninggal, Allah ganti suami yang lebih baik yang bernama Rasulullah. Tapi syaratnya hang kena korban dulu. Siapa sangka SMK Tun Syarif Al-Rozah ni akan mencatatkan urusan SPM yang terbaik dalam sejarah 60 tahun sekolah ini diwujudkan. Amin. Sebab apa? Sebab yang paling banyak berjuang, berkorban, meninggalkan benda yang saya sebut tadi adalah batch SPM 2023 ni. Boleh melakar rekod baru kejohanan. Kejohanan tu boleh. Yang suka ni kan? Rekod baru SPM sampai dari Muhammad. Okey, anak-anak dan adik-adik, sebelum Ustaz teruskan dan sebelum Ustaz tutup, apa kata kita hayati sebuah alunan lagu? Boleh ke? Okey, lagu tentang Rasulullah. Jom kita nyanyi sama-sama. Kita hadiahkan segala perjuangan dan pengorbanan, pahala kebaikan kita, tidak lain dan tidak bukan, kepada punca kuasa pahala surga kita yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita hayati sebuah lagu yang bertajuk Rasulullah. Boleh nyanyi ikut kita sama-sama? Okey, layan. Membawa cahaya sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menyebut doaanmu wajar kesabaran yang pulang tanti kemenangan mengikuti usahamu di dalam Rasulullah, kami umatmu, tak pernah melihat wajahmu.
ikhlas mereka, ikhlaskanlah hijrah mereka ya Allah. Hijrah mereka dan cinta, orang yang ada cinta yang jauh dan sedekat, yang lama rasa sekejap. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekali lagi boleh ya. Tidak tergambar, tidak tergambar, tidak terbayang segala kesabut sesungguhnya Engkau Rasul mulia Muhammad Rasulullah dengan suara yang mengajar kesadaran yang berlalu-lalu orang-orang baru bersamamu di dalam Al-Quran. Rasulullah dalam mengenalmu kami susuri dan bersiamu pagi terakhir berpulanganmu membawa cahaya Sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Jadi konsert ni orang sama ceramah je. No? Tak apalah rezeki yang pun. Walaupun dia sound dia agak tak apa, ini jadi kita sound ni tak apa, memang kita sengaja buat macam ni sebenarnya. Ustaz cover sekolah. Mana ada penceramah yang cover sekolah, Ustaz seorang je. Okey. Yang kat luar ni ramai ke? Ramai no? Okey, sempat dia menjenguk. Okey. Sebelum Ustaz boleh Ustaz teruskan? Okey, sikit lagi. The 5-10 minutes. 10 minit terakhir. Okey, sebagaimana yang Ustaz sebut, cerita tentang hijrah. Allahumma salli ala Muhammad. Hijrah tentang Sri Kandi. 5 poin lah yang mungkin kita boleh ambil. Yang pertama adalah hijrah aurat. Yang daripada singkat kita labuh-labuhkan. Yang dah labuh kita labuh-labuhkan. Stokin, cuba step stokin. Apa tu masak? Siapa nampak? Komen sini. Semua stokin dapat tahu syariah lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Sampai lutut. Solehah sangat. Hampa ni kalah ustazah. Hampa yang kalahkan ustazah. Ustazah apa sampai betih, apa sampai lutut no? Hampa ni terlebih ustazah ni. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Kekalkan keustazahan. Okey. Alhamdulillah yang ada. Okey, kita cerita bab aurat ni kalau itu yang kita nampak lah. Okey, Ustaz kalau concern bab stokin dengan tudung je lah. Benda yang kita kata kita nampak, yang terzahir, nakum bil zawahir. Alhamdulillah, jadi saya yakin dan pasti acuan didikan sentuhan Ustaz dan Ustazah dan cikgu SMK Sharifah Rozah ni dia memang mantap lah. Ustaz tengok pun terasa lah ketarbiahan tu. Alhamdulillah, sejuk hati Ustazah. Okey, insyaAllah. Sallallahu Muhammad. Anak-anak dan adik-adik, apa lagi yang hijrah kita nak ambil ni? Ustaz nak ending dengan sedikit bagaimana Nabi berlakunya peristiwa hijrah. Walaupun kita ulang dengar, cuma Ustaz nak ambil poin-poin penting di sebalik peristiwa hijrah. Okey, aurat, maruah, penampilan fizikal. Wanita ni dia seperti kereta Ferrari. Lelaki seperti kancil. Wajahnya beza. Sampai hati wajahnya darjat. Apa maksud dia? Ferrari kalau tak make up pun dia dah ori cantik. Betul? Ambil ayat ni. So bila ori cantik, so tak payah nak buat cermin-cermin bagai. Ini masalah-masalah anak-anak muda ni. Atas meja dia tu buku tak di bawah, cermin tak di atas zaman lah ni. Kalah ustazah lah. Ya bukan nak marah sebab ni, sebab ustazah tercapai sebenarnya. Ini zaman nampak hari ni. Yang zaman apa? Zaman dia tak ada cermin, tak boleh belajar. Katalah sekolah hampa ni macam mana? Kalau ikut ustaz, haramkan duit.
Sama-sama ustazah tak ada bawa cermin, cantik je ustazah tak pernah cermin pun. Kan? Lepas tu apa lagi? Saudara Muhammad, benda-benda yang ustazah, benda-benda yang alat-alat solat kamu tu. Yang ni berapa sekolah yang kita mendapat aduan. Saat dia kata cermin, saat dia bawa lip balm. Bila lip balm dia bawa lipstick. Lepas tu dia apa? Contohnya panas. Macamlah kami mengaji sekolah dulu tak panas. Tidak ustazah. Ustazah bibir cantik je. Tak ada lip balm pakai pun. So itu bukan alasan. So nak bagi tahu bahawa Ustazah Ahli Muhammad, wanita benda-benda macam tu Ustaz nak tegur. Ustaz tak perlu benda-benda yang boleh mengganggu fokus dengan atas alasan apa? Contoh macamlah hari-hari anugerah dan dia Ustaz sangat ini Ustaz kongsi dengan beberapa cikgu lah, dengan guru-guru. Bila berlaku hari co-curriculum, tapi sekolah kamu ni tak apalah, Allah jaga. Seronok kalau sekolah-sekolah perempuan ni dia bagi Ustaz terselamat fitnah. Betul? Pintu fitnah memang terselamat. Berbanding Alhamdulillah. Solehah sangat jawapan tu. Okay? Cara jawab tu macam tak pernah ponting bulan maghrib. Walaupun hari cuti sekolah. Okey. Sebab apa? Sebab satu pencemaran budaya pendidikan berlaku hari ini. Bila berlaku aktiviti co-curriculum, sangat tercemar dan tercalar. Bila budak sekolah main sekolah kita pergi sekolah orang, terutamanya bila ada kes-kes lelaki dan perempuan, menyebabkan bagi ustaz waktu tu rekod dan indeks pahala sekolah berada di level yang terendah bila ada aktiviti co-curriculum ni. Walaupun hajat dan matlamat asal untuk mengangkat bakat pelajar, tapi bila hari co-curriculum ni dia tak jadi macam tu. Dengan bau rokok di sekolah, dengan pot, dengan tok, dengan tak perlu sebutlah, betul tak? Hajat asal, matlamat asal kita nak mengangkat martabat dan bakat. Tapi bila ada maruh wanita, saudara semua, maksudnya perempuan pun sama naik. Tapi bila ada di sini, bila ada perempuan sahaja, bagi ustaz benda tu terpelihara dan terjaga. Sebab perempuan ni, ustaz pun tadi, umpama kereta Ferrari yang kamu tak perlu nak make up, tak perlu nak lip balm bagai, tak perlu nak lipstick, tak perlu nak cermin bagai, sebab hampa tu dah Allah buat takdirkan dah memang cantik. Terimalah diri Allah, aku dah memang auto cantik dan ori cantik. Balik update status. Ori cantik dan auto cantik. So tak perlulah alasan kamu nak bawa pekakan make up kamu ke sekolah. Betul tak? Sebab dia memang cantik. Lainlah macam kami lelaki ni. Sebab tu saya kata perempuan umpama Ferrari, dia kena ada shaping kan. Tak perlu saya tunjuk lah. Shaping Ferrari dia memang cantik. Hang tak make up pun Ferrari tetap nampak cantik. So wanita ada umpama macam tu. So jadilah seperti wanita yang umpama, Ustaz ulang balik ayat Ustaz tadi, apple yang sangat mahal, lagi susah nak dipetik, lagi itulah mahal harganya. Itu nilai seorang wanita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang masuk hormati, penutup kisah hijrah. Ketika 53 tahun Nabi hidup di Mekah. Pasal apa berlaku hijrah ni? Satu sebab serangan, tekanan, bebanan, apa lagi? Ancaman. Siapa boleh ulang ayat Ustaz? Serangan, tentangan, bebanan, ancaman. 4 benda. Ancam apa? Muhammad ni tidak boleh dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan, Muhammad ni buat apa? Muhammad ni Islam akan semakin berkembang. Sebab ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, anak-anak dan adik-adik, Nabi lahir dalam keadaan keliling kelalang Nabi, vibe-nya negatif. Maka hijrah yang seterusnya adalah mencari dan membentuk vibe yang positif. Maka sekolah SMK Tunjah Parodia adalah sekolah yang vibe-nya positif dan Islamik, soleh dan solehah. Nak bang tu. So vibe tu penting, suasana. Tujuan cikgu main di sekolah ni bukan hanya untuk menyampaikan ilmu. Ilmu tu kadang-kadang hampa dapat di YouTube lagi laju dari cikgu, betul tak? Kalau setakat dia dapat ilmu, tujuan cikgu main sekolah bukan sekadar itu. Sebab zaman dah hampa tak perlu cikgu pun tak apa. Tapi tujuan Allah buat cikgu dalam hidup sebab apa? Nak meluruskan yang bengkok, menjernihkan yang keruh, membengkok Tidak ya Ustaz kan? Apa pula siapa? Meluruskan yang bengkok, menjernihkan yang keruh.
membetulkan yang salah, membenarkan yang batil. Itu tujuan cikgu. Tujuan cikgu antara lain, tujuan Nabi sama seperti tujuan cikgu dihadirkan ke dunia, ke sekolah kamu ni. Sebahagian tugas cikgu adalah tugas Nabi. Maka dalam arti kata lain, cikgu meneruskan tugas Rasulullah. Nak support Nabi, Nabi dah tak ada. Macam mana cara nak support Nabi? Support cikgu. Sebab cikgu buat apa yang Nabi buat. Apakah tugas Nabi? Balagha risalah. Cikgu Nabi menyampaikan risalah dakwah. Cikgu buat benda yang sama. Ya Allah, aku sudah tiada Rasulullah untuk disokong dan didukung, tapi aku ada orang-orang yang membuat dan meneruskan perjuangan Rasulullah. Namanya guruku. Maka aku sokong cikguku seperti aku menyokong Nabi ku. Boleh faham sayang? Sebab tu cikgu adalah pewaris para Nabi. So hampa kena jaga cikgu hampa ni. Jangan biar rebah, jangan biar sakit, jangan biar lapar. Cikgu tak boleh lapar pada seminit. Betul tak cikgu? Hampa ingat tak sekolah awal tahun hari tu, kan, Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa pelajar buka sekolah tidak boleh dibuatkan, tidak boleh dibuat sebarang aktiviti PDPC. Sebab apa? Sebab takut mengganggu emosi pelajar. Konon terganggu sangat emosi yang bawah tu. Kira nak jaga pelajar, emosi cikgu ni siapa nak jaga? Sampai hati menjadi emosi kami. Lepas ni bukan hanya emosi pelajar yang harus dijaga. Sebenarnya yang nak jaga, yang nak bela kamu tu cikgu. Sepatutnya bukan, betul lah emosi kamu tu kena jaga, tapi emosi cikgu kena lagi dijaga. Sebab emosi cikgu menentukan emosi kamu. Setuju atau tidak? Cikgu kata, terima kasih Ustaz membela nasib kami. Siapa nak faham cikgu kalau bukan kamu? Kan? Cikgu adalah mak ayah kita di sekolah. Setuju atau tidak? Walaupun bukan mereka yang mengandungkan, mereka tidak menggunakan rahim mereka untuk tumpang jasad kamu, tapi mereka menggunakan sifat ar-rahim yang ada dalam rahim mereka, sifat kasih. So jaga cikgu, umpama jaga mak ayah. Sebab itulah mak ayah kita. Kadang-kadang cikgu bela kita melebihi apa yang mak ayah bela. Jumpa mak ayah kena berapa jam, berapa minit di rumah, tapi jumpa cikgu berjam-jam. So kadang-kadang cikgu tu lagi mahal harganya. Bukan Ustaz nak menidakkan mak ayah, tapi kadang-kadang ada situasi macam tu, kan? Okey, cukuplah dah habis dah boleh jam Ustaz. Saudara Muhammad, jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu. Bolehkah Ustaz akan pergi buat selama-lamanya? Kerana hampa nak babai tu hampa siap pun Okey, kata mau jumpa tak apa, Ustaz pun tak apa. Cinta ni tak ada dipaksa, biar dia pergi dengan rela. Yang lambai tu hampa balik mimpi Ustaz dan jaga hampa. Amboi dah babai sangat. Okey, jadi Ustaz rasa Ustaz Muhammad, kita nak tutup dengan apa tu Okey, kita nak tutup dengan sebuah lagu istimewa, lagu Mak Hijrah. Tak apalah, nak suruh berdiri pun tak sesuai kan. Okey, kita nyanyi lagu dan duduk. Lagu boleh berdiri. Okey. Okey. Tak nampak, tak apa, dia duduk. Sebab dia berdiri dia kita dewan pun dia sesuai lah. Kalau dewan ni mungkin tak apa. Tak apa Ustaz halalkan kamu duduk je. Tapi dengan cara kamu nyanyi kuat-kuat, boleh kan? Kita nyanyikan lagu tema Awal Muharram. Nampak dah lirik dia? Sekejap, bismillah. Satu Muharram, dengar? Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah. Tadi Ustaz terdengar macam ada nyanyi-nyanyi. Ada kumpulan nasyid kat sekolah ni? Hampa kalau menang, hampa jumpa Ustaz menjadi hakim pemasaran. Kan nak bagi menang siap-siap dah hari ni. Kau tim yang hakim Okey, saudara semua, hampa jadi tak sedap jaga hampa. Okey, InsyaAllah, bismillah. Okey, kita pendengarkan yang terakhir dari Ustaz, sebuah lagu hijrah, lagu tema Awal Muharram. Mudah-mudahan boleh menguat dan mengembalikan vibe positif. Ketika Allah menghadirkan Madinah untuk Nabi, maka Nabi terjumpa dengan vibe. Nabi dah ada vibe, suasana, circle dakwah yang baru boleh kuat momentum hijrah. Kita pun perlukan suasana vibe tu. Jadi cikgu adalah pemegang suasana vibe positif Islamik di sekolah untuk memegang jiwa anak-anak. Bagaimana Allah buat dekat Nabi, Madinah adalah vibe baru. Maka
Hijrah adalah vibe baru untuk sekolah, insyaAllah. Saudara semua, okey, jom kita hayati lagu tema Makna Hijrah. Bismillah. Apa? Satu Muharram jadi permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah, kita bersemangat tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Okey, dengan semangat hijrah yang ada hari ini, walaupun tak sampai masa dalam ini, mudah-mudahan Allah jaga hijrah dan niat tak lama tidak akhir ya Rabbal Alamin. Bismillah. Okey, kita mula boleh. SMK untuk Fahadha. Okey. Satu Muharram jadi permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah, kita bersemangat tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi sekarang itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf anda yang ada bicara kata-kata senda gurau yang tak kenal di mana-mana. Mudah-mudahan sebagaimana saya sebutkan tadi, saya doakan surah ini akan terus dipelihara dan dijaga oleh sebarang fitnah, gangguan, godaan, tarikan yang menyebabkan kita jauh daripada nilai hijrah, dan Allah akan angkat nilai hijrah kita. Ikhlaskan hijrah, hijrahkan ikhlas. Maqul qawli hadza. Maka saya datang yang pihak panitia Islam. Qul hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ayam, nasi kerabu, orang Fahadha, I love you.